Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni kita akan belajar topik baru iaitu chapter 5, normalization. Okay, so untuk normalization ni awak perlu tahulah okay, apa jenis key. Okay, kalau awak ingat seperti mana yang saya explain sebelum ni lah, kita ada banyak jenis key, tapi saya kata kita kena fokus pada 3 key iaitu primary key, foreign key dan juga composite key. Okay, so kita akan go through one by one. Okay, sebelum tu saya nak awak faham apa itu normalization. Okay, so what is normalization? Okay, so normalization adalah proses for evaluating and correcting table structures to minimize data redundancies and reduce data anomalies, ataupun definition yang lainnya adalah a process of separating one relation ataupun table into several interrelated relation according to relationship between attribute. Okay, so apa dia nanti kita akan tengok. Okay, so kalau ikutkan untuk normalization terbahagi kepada 3 normal form. Okay, so series of stages called normal form. Okay, yang pertama kita panggil 1NF ataupun first normal form. Yang kedua adalah 2NF ataupun second normal form. Dan yang ketiga adalah 3NF ataupun third normal form. Okay, so kita kena tahu juga, okay, so apa denormalization pula adalah produce a lower normal form untuk kita increase performance but greater data redundancy. Okay, sebelum kita buat normalization, okay, kalau sekiranya table kita tu dia mempunyai banyak attribute yang kita boleh pisahkan dia mengikut dia punya primary key. Okay, so dia akan menyebabkan kebarangkalian untuk banyak data redundancy, keberulangan data. Okay, so berikutnya awak kena faham juga apa dia functional dependencies ataupun FD biasanya yang saya panggil. Okay, dia ada 3 jenis. Okay, yang pertama kita panggil dia full functional dependency. Okay, so full functional dependency ni, okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, bererti contohnya table kita adalah table student. Okay, so primary key-nya adalah ID. So mana-mana yang bergantung dengan, okay, sekejap ya. Mana-mana yang bergantung dengan primary key kita panggil dia FFD, full functional dependency. Contohnya table student ni ID adalah primary key, so name, class and subject code dekat sini akan fully functional dependency on primary key. So name, class and subject code adalah dipanggil sebagai FFD. Okay, walaupun kita tengok kat sini subject code adalah foreign key sebab dia hanya menumpang dalam table student ni. Okay, tetapi kita perlu carikan juga siapakah ketuanya, maka dia perlu bergantung kepada primary key. Yang kedua kita panggil partial dependency ataupun nama yang biasa saya sebut adalah P. Okay, so partial dependency pula berarti dia bergantung kepada ataupun yang merujuk kepada composite key. So composite key ni kalau awak ingat hari tu saya kata, okay, di antara, okay, PK plus FK. So PK plus FK itu dipanggil composite key. Okay, sebagai contoh table student ni, okay, kali ni kita tambah yang baru iaitu kita ada subject name dan juga grade. Okay, kita tahu primary key adalah ID. Okay, subject code adalah foreign key sebab dia menumpang. And then kita kena tengok. Okay, so kebergantungan dia dekat sini adalah untuk grade. Kita tahu name, class dan kita tahu name, class ni tadi, okay, bergantung kepada parent dia sendiri iaitu primary key ni iaitu ID. Okay, dan subject name dia akan bergantung kepada subject code. Okay, alright. So sekarang ni kita kena tengok grade. Okay, so grade ni dia memerlukan 2 key. Okay, contohnya lah kalau saya tutup. Okay, saya tutup subject code ni. Okay, katalah saya tak tengok yang ni. Okay, so saya tahu grade ni bergantung kepada subject code dan juga primary key. Okay, saya tutup subject code. Okay, saya tahu pelajar yang dapat grade A ni adalah pelajar 1122
Amirul. Okay, tapi saya tahu tak subjek mana. Okay, saya tak boleh refer dekat subjek mana because of saya tak rujuk dia kepada subjek kod dekat sini. Sebab saya kata tadi saya tutup kat sini. Maka untuk kita tahu subjek mana, maka grade juga perlu bergantung kepada subjek kod. Dan baru kita dapat complete. Katalah saya tutup pula ID. Okay, saya tutup ID ni. Okay, saya tahu pelajar ni dapat grade A bagi subjek TTS 2213. Tetapi saya tahu tak pelajar mana yang dapat? Tak tahu sebab saya tak refer dia kepada ID ni. Jadi untuk completekan kita faham bahawa grade A tu dapat bagi pelajar 112 dan untuk subjek TTS 2213 maka grade perlu bergantung kepada subjek kod dan ID. Jadi untuk ni ID dan foreign key yang ni yang kita perlukan kebergantungan kedua-dua ni, maka inilah yang kita panggil dia CK. Okay, alright. Yang ketiga adalah transitive dependency ataupun nama lainnya saya panggil dia T. Okay, so untuk transitive bererti yang bergantung kepada FK. Okay, so yang bergantung kepada FK kat sini kita tahu subject name bergantung kepada subject code sebab subject code ni adalah foreign key. Primary key adalah ID sebab nama tabelnya adalah student. Okay, so subject name bergantung kepada subject code, maka subject name ni adalah T. Kita panggil dia T. Okay, so kena ingatlah ada 3 functional dependency, kebergantungan fungsian. Okay, so kena faham yang tu supaya kalau awak gagal untuk kenal pasti dengan betul bererti normalization awak akan salah daripada awal. Okay. So kita tengok the normalization process dia. Okay. Each table represent a single subject. Okay, so no data item will be unnecessarily stored in more than one table. All non-prime attributes in a table are dependent on the primary key. Each table is void of insertion, update, deletion, anomalies. Okay, itu dia punya prosesnya secara umum. Tetapi apa yang perlu awak faham dekat sini adalah yang ini. Yang ni wajib awak kena ingat macam mana kita nak buat proses dia. Okay, 0 and F ni berarti table yang belum dibuat apa-apa. Maksudnya table yang masih belum dipisahkan. Okay, kita tak pindahkan dia mengikut primary key dia. Okay, so untuk 0 and F ke 1 and F, okay, berarti kita akan remove repeating groups. Okay, kita akan remove groups yang berulang. Maksudnya data yang berulang. Kalau adalah. Okay, and then 1 and F to 2 and F adalah remove partial dependency. So ingat, partial berarti yang bergantung kepada CK. Okay, and then 2 and F ke 3 and F adalah remove transitive dependency. So, iaitu bergantung kepada FK. So, dekat sini, apa yang perlu kita buat kena faham. Okay, daripada 0 ke 1 ni, okay, berarti apabila kita tulis, kita akan kekalkan, kita akan masukkan full FD di sini. Okay, full FD table. Okay, saya akan tunjukkan nanti supaya awak faham apa dia step by step dia. Okay, untuk 2 and F kita akan masukkan FFD, kita akan masukkan P juga dan kita akan masukkan T juga. Okay, dan untuk 3 and F akan ada 3. Okay, FFD, P dan T. Okay, so yang ni lah maksudnya tadi kalau kita tengok kat sini. So, kalau untuk result ni, kita tahu tadi grade bergantung kepada subject code dan ID, maka dia bergantung kepada CK. So, grade adalah partial. Okay, and then untuk name, kelas, subject code, okay, dia bergantung kepada ID, so dia adalah full FFD. Dan subject name bergantung kepada subject code, dia adalah transitive ataupun T. Okay, alright, so kena faham betul-betul. Okay, kita akan cuba buat satu soalan. Okay. Okay, katakan kita ada table produk. Okay, so table produk ni, alright,
Okay, so step pertama dalam normalization ni, okay, kita kena tahu jenis key. Okay, so saya berikan table produk ni adalah dalam bentuk 0 and F. Okay, so kalau awak ingat tadi, stage of normal form, okay, so 0 and F ni berarti table yang masih belum dipisahkan. Okay, so tak ada apa-apa lagi lah. So, dia masih duduk berkumpul sekali dalam satu table. Okay, so first step kita kena cari primary key. So, of course, nama table adalah produk. Jadi, primary key-nya adalah product ID. So, product ID adalah primary key. Dan kita kena tengok attribute mana yang ada kemungkinan boleh dijadikan sebagai primary key. Okay, so kena ingat primary key ni adalah key yang menumpang. Jadi kalau kita tengok kat sini dan awak kena faham macam saya explain sebelum ni. Okay, yang mana ada perkataan ID, number, code, kebiasaannya itu adalah possibility boleh jadi primary key ataupun foreign key. Jadi supplier ID adalah foreign key. So salesman ID juga adalah foreign key. Okay, now kita dah ada okay, key unik ni. Jadi kita kena cari pula dia punya anak-anak dia. Okay, kebergantungan fungsian dia iaitu functionally dependency tadi. FFD, partial dan juga transitive. Okay, kita nak tengok yang mana bergantung kepada primary key, yang mana bergantung pada foreign key yang ni. Dan juga foreign key yang ni. Jadi kita tengok kat sini. So of course prod name akan bergantung kepada primary key. Sebab tengok surname prod dia kat depan ni pun kita dah tahu dah. So parent dia adalah prod ID. So bila dia bergantung pada primary key maka dia adalah FFD iaitu full. Okay, so prod selling price juga adalah FFD. Okay, and then kita skip dulu untuk supplier ID sebab ini adalah foreign key. Kita tengok pula yang mana bergantung kepada foreign key supplier ID ni. Of course lah supplier name. Jadi dia adalah T. Ingat bila bergantung kepada foreign key, functionally dependency-nya adalah T. So salesman ID kita skip sebab dia foreign key dulu. Okay, dan kita tahu salesman name akan bergantung kepada foreign key, maka dia adalah T. Dan kena ingat ya, setiap foreign key mesti ada parent dia juga. Okay, dalam situasi ni, soalan ni tak ada partial. So, ingat lagi partial tadi apa? Partial tu yang bergantung kepada dua key, iaitu PK dan juga foreign key. Sometimes mungkin dia hanya bergantung kepada foreign key sahaja. Okay, jadi kita kena tengok kalau soalan ni tak ada partial berarti supplier ID mesti bergantung kepada foreign key juga. Salesman ID juga bergantung kepada prod ID juga primary key. Maka supplier ID juga adalah FFD. Salesman ID juga adalah FFD. Awak kena make sure setiap kolom mempunyai FD dia, functionally dependency dia, kecuali primary key ni. Okay, so awak nampak kat sini. So setiap kolom ni dah ada dah. Yang ni FFD, ni FFD, FFD, T, FFD dan T. So kena faham. Okay, step pertama ni kena betul-betul jelas. Salah daripada awal berarti awak akan salah semua. Okay, sebab awak kena tahu dalam exam, okay, untuk normalization pun sama wajib keluar iaitu 24 markah. So, kena betul-betul faham. Okay, next kita nak buat 1 and F. Okay, ni tadi 0 and F, ini 1 and F. So, 1 and F adalah remove repeating groups. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, yang mana yang berulang agaknya? Ni 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 5 tak ada. Milo, T, kopi, ni tak sama. Okay, yang ini supplier ID. So, 011 ada berulang. Hong Enterprise pun berulang. Yang lain ni, okay, tak ada yang sama. Jadi, yang ni yang kita nak remove. Tapi saya nak pesan dekat awak, yang kita nak remove adalah yang kedua. Data yang kedua yang sama. Yang pertama kita akan kekalkan. Jadi untuk 1 and F, apa yang perlu awak buat? Salin semula. Okay, so ni product ID. Product name. Prod selling
price. Okey, kemudian kita ada supplier ID, supplier name, salesman ID dan salesman name. Okey, so kita masukkanlah. Okey. So 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Okey, Milo teh kopi. Okey. Saya nak ingatkan juga pada awak, bila kita nak remove ni, kita kena remove dalam kelompok yang sama ataupun dalam rumah yang sama. Jangan awak buang, okay, saya kata yang pertama kekal, yang kedua awak buang semua satu baris ni, salah. Kita hanya ikut family dia sahaja. So, family tu sahaja yang kita nak buang. Jadi, family supplier ni, okay, so untuk supplier ID ni, kita masukkan 011 Hong Enterprise. Okay, kemudian 011 yang kedua yang berulang ni, kena ingat ya, sebab dia adalah FK ataupun parent. So, kita tak perlu buang dia. Jangan buang dia. Okay, yang kita buang adalah supplier name yang kedua. Anak dia lah. Okay, so maknanya 011 yang kedua kita ambil. Hong Enterprise yang kedua kita dashkan. Walaupun sebenarnya pada dasarnya kita dah buang juga 011 yang kedua ni. Cuma dalam table ni kita kena tunjukkan supaya kita tahu 011 yang kita dash di sini ni merujuk kepada supplier mana sebenarnya. Itu sahaja ya. Okay, kemudian kita masukkan 012. Okay, dan Bernas. Okay, kemudian untuk salesman ID ni, okey, ini kelompok rumah yang lain pula. So, kita salin saja balik. Sebab tak ada yang berulang. Kecuali ada yang berulang, kita kena buanglah. Tapi kena tengok juga. Okey, so Ahmad, Abu dan juga Azmi. Okey, so selesai untuk 1 and F. Okey, so kita tengok pula untuk 2 and F. Okey, sekarang ni kita nak buat untuk 2 and F. Okey, so untuk 2 and F adalah untuk remove partial. So, dalam soalan ni, partial tak ada. Tetapi, kita masih perlu masukkan table FFD. Okey, so partial tak ada. Dan lastly, kita kena masukkan table untuk transitive. So, kalau soalan yang ada partial, mesti kena masukkan partial sekali. So, saya akan inform semula lah. Saya akan tunjukkan cara. Yang lagi satu untuk table yang ada partial. Yang ni saya tunjukkan yang tak ada partial. Okey, so apa yang perlu kita buat? Okey, kita tengok balik. Okey, so mana yang FFD? So, kita ada prod name, prod selling price, supplier ID dan salesman ID. So, ingat, ini adalah FFD. Tetapi parentnya siapa? Adalah prod ID. So, make sure parent perlu dimasukkan sekali. Ataupun primary key tu perlu dimasukkan sekali. Okey, so macam mana kita nak buat dekat 2NF? Okey, so kita keluarkan parentnya adalah prod ID. So, yang bergantung kepada dia, so kita tunjukkan dengan anak panah ni. Yang bergantung kepada prod ID adalah siapa tadi? Siapa? Prod name. Okey, so prod name, prod selling price, supplier ID dan salesman ID. Okay. Salesman ID. Okay. So, yang ni adalah untuk FFD. Okay. So, kalau nak mudah tuliskan ni FFD supaya takutlah kita tak ingat. Okey, yang mana kita buat. Okey, settle FFD. Then kita nak masukkan untuk T. So, T kita yang mana? Kita ada dua. Supplier name dan juga salesman name. So, parent dia berbeza. Betul. Supplier ID dan salesman ID. Okey, so untuk 2 and F kita tak pisahkan lagi.
Okay, kita hanya gunakan satu parent sahaja. Yang pertama iaitu supplier ID. Selebihnya kita hanya follow sahaja. Okay, so berarti untuk T. Okay, so parent yang pertama kita jumpa adalah salesman ID. And then terus tunjukkan siapa yang bergantung kepadanya tadi. Salesman. Oh sorry, bukan salesman ID. Okay, first yang kita jumpa adalah supplier ID. Okay, sorry saya betulkan balik. Okay, tapi kalau awak tunjukkan terbalik tu pun tak ada masalah. Cuma nak bagi lebih jelas lah. Alright, padam dulu. Okay, so tadi siapa dia? Supplier ID. So yang bergantung kepadanya adalah supplier name. Okay, then masukkan terus T yang berikutnya termasuk parent dia. So supplier name, kita ada salesman ID pula. Okay, tengok yang atas ni ya. Tengok supplier ID, supplier name, salesman ID, salesman name. So kita masukkan salesman ID, salesman name. Alright, so selesai untuk tu and F. Okay, so kena faham sekarang ni. Kena ingat ya, first untuk FFD. Yang kedua adalah untuk T because of P tak ada. Partial tak ada. Kalau partial ada, kita kena masukkan partial dulu. Okay. Alright, so sekarang selesai untuk 2 and F. Kita sambung dengan 3 and F. Okay, so that's why markah untuk normalization ni pun banyak. Sebab step dia daripada awal sampai habis mempunyai markah. So jangan skip dan jangan tersilap. Okay, untuk dia punya normal form ni pun, stage dia pun kena betul-betul faham. Jangan terbalik ataupun tertukar. 1 and F untuk apa, 2 and F untuk apa, 3 and F untuk apa. Okay, so next kita sambung, kita buat untuk 3 and F. So 3 and F, remove apa? Remove partial. Transitive. Okay. Transitive. Tadi P, yang ni transitive. So sama juga. Mesti ada T, mesti ada P, mesti ada FFD. Okay. So kita mulakan dengan T. Tapi untuk 3 and F ni kita dah kena create nama table. Nama table bagi primary key tu. Sebab nama table untuk foreign key produk ni kita masih kekal. Hanya FFD sahaja menggunakan nama table yang sama. Kena ingat ya, FFD guna nama table yang sama. Iaitu ikut nama yang diberi. So sebabkan FFD tu adalah primary key. Dia punya kebergantungan dia. Jadi dia akan guna nama table yang sama. So untuk FK yang lain mesti create nama table ikut kesesuaian. So kita tahu T kat atas ni tadi kita nampak kan? Okay, so supplier ID, supplier name, salesman ID, salesman name. Dan ini adalah dua rumah yang berbeza. That's why awak nampak dua color yang berbeza ni kan? So berarti di sini kita akan pisahkan. Okay, jadi untuk supplier, saya bagi nama table dia, of course lah supplier lagi senang. Yang tu yang saya nampak. Sebab itu surname dia. So, saya masukkan supplier nama tablenya. Okay, ni untuk T Okay, so yang bergantung kepadanya siapa? Nama table adalah supplier. Kemudian, okay, buka kurungan, letakkan parent dia. So, parentnya adalah supplier ID. So, anaknya adalah supplier name. Okay. Kemudian, okay, kita ada yang kedua. Iaitu, apa dia? Salesman. So, saya bagi nama dia. Nama table yang ni adalah salesman. So, parentnya adalah ataupun FK dia adalah salesman ID dan yang bergantung kepadanya adalah salesman name.
Okay, so dia akan jadi pecahan sama seperti mana yang kita tulis di sini. Okay, so kena faham. Alright, so selesai untuk T. Okay, P kita tak ada. Okay, P kita tak ada. And then kita akan masukkan untuk full pula. Okay, full FD. So, full FD akan follow yang sama dengan yang atas, yang ni. Okay, kita akan guna yang sama. Okay, maksudnya sebab sama juga yang kat atas ni. So, macam mana kita nak tengok normalization kita betul ke tak? Nanti di bahagian akhir tu. Okay, sekejap. Okay, ni dah tak muat dah ni. Jadi, saya kena tambah satu lagi page. Alright. Okay, so tadi kita dah ada supplier ID. Salesman ID. So berarti kita dah ada 3 table. Table supplier, table salesman. So next adalah untuk table FFD. So FFD kita tadi ingat nama table FFD adalah nama table yang sama yang diberi asal. So nama tablenya adalah product. So siapa parentnya ataupun primary key-nya adalah prod ID. So siapa anak-anaknya, kita akan guna maklumat yang sama. Okay, so maklumat yang sama yang ni. Okay, prod ID, prod name, prod selling price, supplier ID, salesman ID. Dapat daripada mana? Daripada yang kita dah tentukan FD dia tadi. Alright. Okay. So, prod ID, prod name, prod selling price, supplier ID, and then baru salesman ID. Okay, so sekarang ni kita dah selesai. Okay, sehingga 3 and F. Okay, so sekarang kita nak uji adakah table kita betul ataupun tidak. Kalau wujud relationship between 3 tables tadi, so berarti betul lah. Jadi kita kena draw table kita. So kita ada table apa tadi? Yang mula-mula kita ada table supplier. So kita akan tulis, kita akan draw. So supplier ID, and then kita ada supplier name. Alright. Next kita ada table salesman. So, salesman ID, salesman name. Okay, then kita ada table product yang last ni. Okay, so table product. So, kita just follow je apa yang kita dah tulis kat sini Prod ID, prod sale, prod name. Okay, prod name, prod selling price, supplier ID, dan salesman ID. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok. Jadi kita kena hubungkan di antara primary key dan juga foreign key. Bergantung kepada yang mana yang kita boleh sambungkan. Tapi kita kena tengoklah. Kalau contoh macam ni, supplier ID boleh disambungkan ataupun kita ada relationship dengan supplier ID dalam table produk. Okay, jangan pula supplier ID sambung dengan product ID, kena benda yang sama. So, maknanya supplier ID akan berhubung dengan supplier ID yang ni. Salesman ID akan berhubung dengan salesman ID yang ini. Okay. So, bila awak nampak ada relationship di antara 3 table ni, berarti betul lah normalization awak. Kalau sekiranya tak ada relationship, berarti salah.
Okay, that's why apabila tak ada partial, kita kena letakkan supplier ID, salesman ID yang dijadikan sebagai foreign key ni tadi perlu bergantung kepada prod ID ataupun primary key. Okay, so itulah dia normalization. Okay, so ini normalization untuk yang tak ada partial. Okay, nanti saya akan tunjukkan yang ada partial pula. Alright, so awak kena betul-betul mahir ya. Okay, so saya go through lagi sekali. Okay, so ingat, step pertama kenal pasti jenis key. Yang mana primary key, yang mana foreign key. Yang kedua, tentukan FD, dia functional dependency, sama ada FFD, iaitu full FD, transitive dan juga partial. Okay, cari siapakah anak kepada primary key dan foreign key tersebut. Ingat, yang bergantung kepada PK adalah FFD. Yang bergantung kepada FK adalah transitive. Okay, selepas tu kita akan buat untuk 1 and F. So ingat, 1 and F adalah untuk remove repeating group. Cari mana yang sama. Tapi ingat, bila nak buang, buang yang kedua sahaja. Tapi masih dalam kelompok yang sama, jangan ambil yang orang lain punya. So kena faham. Alright, so kalau sekiranya awak buang satu baris yang tak berkenaan, so akan jadi salah. Okay, next. 2 and F adalah untuk remove partial. Okay, ruangan ni khas untuk partial. Tapi walaupun tak ada partial, kita perlu letakkan untuk FFD dan juga transitive. Jadi, ingat keluarkan FFD berdasarkan mana yang kita dah pilih di atas ni, dah tentukan. Okay, then keluarkan parent dia dulu, tunjukkan anak panah, siapakah anak-anaknya. Okay, sama juga untuk T. Okay, di bahagian partial T tak boleh dipisahkan lagi. So, biarkan dia kekal. Okay, walaupun kita tahu ini rumah lain sebab FK yang berbeza. Okay, tapi kita satukan dulu di sini. So, supplier ID, supplier name, salesman ID dan juga salesman name. Okay, untuk 3 and F adalah remove transitive. So, remove transitive di sini baru kita pisahkan di bahagian T ni tadi. Okay, so kita ingat di bahagian 3 and F kita kena beri nama table. Setiap nama table yang diberi ada markah. Kalau tak buat, tak ada markah. So, ikutlah surname depan dia yang paling mudah biasanya. So, supplier ID, supplier name. Okay, so salesman ID, salesman name. So, berarti kita dah pisahkan dua ni. Barulah kita dapat sama seperti mana apa kita tulis kat atas ni. Okay, ini rumah lain, ni rumah lain. Okay, alright, and then dah masukkan T, P tak ada, kita masukkan FFD. So, FFD kita ni tadi benda yang sama lah. So, produk, ingat hanya FFD gunakan nama table yang sama. Okay, kemudian kita draw table. Bila kita dah draw table, kita tunjukkan relationship. Okay, ingat, supplier ID, primary key or FK mesti bertemu dengan benda yang sama. Sini supplier ID, carilah supplier ID di sini. Kalau ada prod ID bergantung dengan prod ID, bukan prod ID dengan supplier ID. Tak boleh benda yang sama ya. So, salesman ID dengan salesman ID. Okay, so itu saja saya akan bagi latihan dekat awak untuk mahirkan awak di bahagian yang ini dulu. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Okay, bye.